今年我要传讲的道，继续讲大卫的一生。 Hari ini saya akan melanjutkan membicarakan tentang seumur hidup daripada Daud ini. 我们不先读经， Kita tidak membaca Alkitab 我 terlebih 告诉 dahulu. 你，我最后要讲的就是大卫一生最伟大的成就，就是上帝真理启示的话写在圣经的诗篇。 Tetapi yang terakhir yang saya mau katakan bahwa dalam seumur hidup Daud, hal yang paling agung yang dia lakukan adalah dia menuliskan kebenaran firman Tuhan melalui Mazmur yang tercatat dalam Alkitab. 世界很多神的仆人，有神学家，有圣经学者，有伦理学家，还有很多讲解上帝道的牧师传道。 Di dalam dunia ini banyak hamba Tuhan, baik itu pendeta, baik itu teolog, baik itu sastrawan, baik itu orang-orang yang meneliti Alkitab di dalam dunia. 这些人侍奉主的时候，他会把重要的真理写成书，或者写成文学来供应历世历代的需要。 Dan orang-orang ini ketika mereka melayani Tuhan, mereka bisa menuliskan semua pelayanan mereka di dalam buku, menjadi buku atau menjadi sumbangsi bagi generasi selanjutnya. 上帝选了摩西 Allah telah memilih Musa, 一生40年侍奉主， seumur hidup dia melayani Tuhan selama 40 tahun. 不但是忙碌于当时世界的需要， Bukan saja dia penuh dengan kesibukan untuk kebutuhan pada zaman itu, 他更静静坐下来写上帝的话语。 tetapi di sisi yang lain dia juga dengan diam-diam menuliskan firman Tuhan. 摩西死了3000多年了， Maka setelah Musa meninggal 3000-an tahun, 完了吗？ apakah sudah selesai? 他走了以后没有了吗？ Apakah setelah dia pergi tidak lagi ada? 留下了上帝的律法， Ia telah meninggalkan Taurat dari Tuhan. 所以他对历史最大的贡献。 Ini menjadi sumbangsi terbesar dari dia bagi sejarah. 这是亚伯拉罕完全没有做到的事。 Ini yang sama sekali tidak dilakukan oleh Abraham. 摩西写了圣经最初的5本书， Musa telah menulis 5 kitab yang paling awal dari Alkitab. 创世纪、 Kejadian, 出埃及记、 Keluaran, 利未记、 Imamat, 民数记、 Bilangan, 生命记， dan Ulangan. 这些给我们看见神的引导的原则，从以色列的历史讲得清楚。 Ini memperlihatkan kepada kita bahwa prinsip pimpinan daripada Tuhan kepada bangsa Israel begitu jelas dicatat. 以后有了先例，又书亚，还有其他的作者，就把历史的事情写下来了。 Kemudian setelah ada contoh seperti ini, Yosua ataupun para nabi yang lain, yaitu mereka juga menuliskan semuanya di dalam 到了 sejarah. 圣经中间的部分， Sampai kepada bagian tengah di dalam Alkitab 有 ini, 有一种文学是从来没有的出现了。 yaitu munculnya satu sastra yang belum pernah ada 圣 sebelumnya. 经中间的一本书叫做诗篇， Satu kitab yang ada di tengah bagian Alkitab ini, dia bernama Mazmur. 诗篇的各色， Dan 诗篇的各色 style， style daripada gaya daripada Mazmur. sastra， Gaya sastra daripada Mazmur ini 从前的旧约的这个五经不一样， itu berbeda dengan 5 kitab yang di dalam perjanjian lama yang sebelumnya itu berbeda. 跟新约的书信也不一样的， Juga berbeda dengan surat-surat di dalam perjanjian 先 baru. 知书的讲解也不一样 Dengan 的。 catatan daripada para nabi pun berbeda. 站在人的身份，把荣耀、赞美归给上帝。 Tetapi Mazmur berdiri pada posisi sebagai manusia itu mengembalikan kemuliaan dan hormat kepada Tuhan. 诗篇比中国的唐诗更早2000多年。 Mazmur itu lebih awal 2000 tahun daripada syair Tang di zaman Tiongkok. 李白杜甫是1000多年以前的， Ipai Topu itu 1000 tahun yang lalu. 诗篇是3000多年的事。 Tetapi Mazmur adalah sesuatu yang 3000-an 所 tahun 以我们 sebelumnya. 看圣经特别的地方，超过人间的文学。 Maka kita melihat keunikan daripada Alkitab itu melampaui sastra di dalam dunia 为什 manusia. 么中国文学在世界上不能称为第一流呢？ Mengapa sastra daripada Tiongkok tidak bisa dianggap yang kelas utama di dalam dunia ini? 中国不是有《史记》，不是有《诗经》，不是有孔子的这个 analect， 从孔子的叫做《论语》，
不是有许多伟大的哲学的书吗？ Bukankah di Tiongkok ada juga banyak sekali buku-buku filsafat ataupun analek yang agung seperti itu? 唐诗、宋词、元曲、明星小说， Dan banyak lagi syair ataupun buku-buku sastra yang sangat agung di dalam dinasti. 中国第一流的文学作品。 Dan itu menjadi sastra di kelas utama daripada kalangan Tiongkok. 为什么在世界文学历史里面，中国的文学不能算是第一流的？ Tetapi mengapa di dalam sejarah sastra dalam dunia ini, sastra daripada Tiongkok tidak bisa dianggap sebagai kelas utama? 中国文学缺少了一个很重要的因素， Karena sastra daripada Tiongkok telah kurang ada satu faktor yang sangat penting. 中国的文学都是描写人、世界、人与人之间的关系的一些的记录。 Karena di dalam syair daripada Tiongkok itu mencatat hanya catatan tentang manusia dengan dunia, manusia dengan manusia yang lain saja. 要从圣经我们看见人与神之间的关系，这线超过横线的这个伟大的记录。 Hanya dari Alkitab lah kita bisa melihat catatan di mana manusia dengan Tuhan secara vertikal, dengan manusia secara horizontal dengan manusia yang lain yang melampaui semuanya yang ada dalam dunia. 中国文学里面，你看不见神对人讲的话有什么记录？ Di dalam sastra Tiongkok, saudara tidak bisa menemukan catatan apapun daripada Tuhan yang berkata-kata kepada 你也 manusia. 看不见人对神的称赞有什么记录？ Saudara juga tidak akan menemukan catatan apapun dari manusia yang memuji kepada Tuhannya. 但是圣经不一样了， Tetapi berbeda dengan Alkitab, 圣经这个这线神人之间的关系的东西，就超越了世界所有的文学。 catatan di dalam Alkitab yang menyatakan tentang hubungan vertikal antara Tuhan dan manusia itu telah melampaui segala sesuatu yang ada dalam dunia. 感谢上帝 Kita，bersyukur kepada Tuhan. 在约伯记里面， Di dalam kitab Ayub, 你看见人的受苦有天上的意念。 saudara bisa melihat bahwa penderitaan manusia itu ada kehendak daripada surga di 约 dalamnya. 伯的苦难有上帝给人的计划在里面。 Di dalam penderitaan dari Ayub itu ada rencana daripada Tuhan kepada dirinya itu. 这是中国的四书五经没有办法讲出来的事。 Ini yang tidak bisa diungkapkan di dalam kitab-kitab dari Tiongkok 我们 sekalipun. 讲大卫的一生， Ketika kita membicarakan seumur hidup Daud, 好像很多跟世界伟大的英雄的故事相同的 itu sepertinya banyak kemiripan daripada banyak kisah daripada tokoh atau pahlawan-pahlawan yang gagah 但是 perkasa 当 itu. 这些英雄死了以后， Tetapi ketika para pahlawan kesatria ini meninggal, 留下的东西没有太多我们研究的价值。 hal-hal yang ditinggalkan tidak ada nilai yang terlalu besar yang patut kita teliti di dalamnya. 大卫不一样， Tetapi berbeda dengan Daud, 大卫生下来 ketika Daud dilahirkan, 身份卑微， dia punya status itu 家 rendah. 族中间是最小的。 Di antara keluarganya dia yang terkecil. 童年的时候是照顾羊群的牧羊人， Pada masa anak dan remaja dia dalam menggembalakan domba. 慢慢他少年时代崭露头角， Tetapi pelan-pelan di usianya yang remaja dia mulai berprestasi. 自从杀了歌利亚以后， Sejak dia membunuh Goliat, 变成一个可以代替扫罗做伟大君王的一个材料。 dia menjadi seorang yang mempunyai talenta untuk menggantikan Raja Saul itu. 前几个礼拜我对你们讲一件事情， Beberapa minggu yang lalu saya katakan satu hal 我 kepada 不知 saudara. 道大卫在哪里念神学， Saya tidak tahu di manakah Daud sekolah teologi. 大卫从怎样的经验得到基督论的信仰。 Dari pengalaman yang seperti apakah Daud mendapatkan iman tentang Kristologi? 大卫对整个基督教历史的贡献超过任何一个先知。 Tetapi kontribusi atau sumbangsi daripada Daud kepada sejarah gereja itu melampaui nabi manapun. 我们读很多的神学，才知道耶稣基督到底是怎样的一个伟大的主、伟大的牧人。 Kita sudah belajar begitu banyak teologi ya, baru kita bisa mengerti sebagaimanakah agungnya juru selamat kita itu. 但是大卫从他个人与神的关系里面，体会了基督论的奥秘。 Tetapi Daud dari hubungan pribadinya dengan Tuhan, dia sudah merasakan rahasia daripada Kristologi itu sendiri. 超越了历世历代所有神学家对基督论的了解。 Yang telah melampaui semua pengertian daripada para teolog di dalam sepanjang sejarah ini. 所以我们知道耶稣
是被卖30块钱。 Maka kita pun mengetahui Yesus itu dijual dengan 30 keping 我 perak. 们知道耶稣被钉十字架在2个囚犯的中间。 Kita juga tahu ketika Yesus disalibkan, dia disalibkan di tengah-tengah di antara dua 我们 penyamun. 知道耶稣死的时候，他的灵魂没有撇在阴间。 Kita juga tahu ketika Yesus mati, rohnya tidak diserahkan ke dalam dunia 我们 alam mati. 甚至明白，耶稣的尸体不是朽坏在坟墓里面， Kita juga mengetahui dengan jelas ketika Yesus sudah mati, tubuhnya tidak rusak di dalam dunia alam mati. 更清楚明白，耶稣从死里面复活过来， Kita lebih jelas lagi mengetahui bahwa Yesus bangkit dari kematian. 离开世界，升回高天， Dia meninggalkan dunia ini naik ke atas yang tinggi. 坐在上帝的右边。 Dia duduk di sisi kanan Allah Bapa 当然还要再来， dan dia akan datang kembali. 这些信仰亚伯拉罕没有告诉我， Semua iman ini tidak dikatakan Abraham kepada 这 kita. 些认识摩西没有告诉我， Pengenalan-pengenalan ini tidak dikatakan Musa kepada kita. 所有的先知没有一个人比大卫更明白基督的信仰。 Semua nabi tidak ada siapapun yang lebih mengerti tentang iman kepercayaan daripada Daud 这 ini. 一方的天才不是教育的果效， Talenta seperti ini bukan adalah hasil daripada pendidikan. 这样的知识不是办学校可以产生这样的学生。 Pendidikan seperti ini bukan bisa dihasilkan dengan kita menyelenggarakan sekolah. 大卫不但是超越万代， Daud bukan saja telah melampaui segala zaman. 大卫是万世最伟大的一个奇才。 Dan Daud adalah seorang yang penuh dengan keajaiban yang begitu agung. 所以我们今天念使徒信经， Maka hari ini ketika kita mengikrarkan iman rasul, 全世的教会都在念使徒信经。 seluruh gereja di seluruh dunia sedang mengikrarkan iman 使 rasuli. 徒信经里面最大的3个因素： Di dalam iman rasuli ada 3 unsur yang 我 terpenting. 信上帝， Aku percaya kepada Allah Bapa, 我信基督， aku percaya kepada Kristus, 我信圣灵， aku percaya kepada Roh Kudus, 信上帝并他的创造， dan percaya kepada Allah Bapa dan penciptaannya, 基督并他的救恩， percaya kepada Kristus dengan anugerah 信 keselamatannya, 圣灵并他所建立的教会。 percaya kepada Roh Kudus dan gereja yang dibangun. 这其中最伟大的第2步， Di antaranya yang paling agung adalah yang bagian kedua, 就是基督论。 yaitu tentang 基 Kristologi. 督为圣灵感孕，为玛利亚所生。 Kristus dinaungi oleh Roh Kudus dan dilahirkan oleh 基 anak 督 darah Maria. 在比拉多手下受害， Kristus menderita di bawah pemerintahan Pontius 被 Pilatus, 钉、受死，降在阴间，第3天复活。 disalibkan, mati dan dikuburkan dan bangkit pula dari antara orang 为 mati 什 pada hari 么 ketiga. 在阴间里面他会复活呢？ Mengapa di dalam alam maut itu dia bisa bangkit? 因为大卫说，上帝不把他的灵魂留在阴间， Karena Alkitab mengatakan, Daud mengatakan bahwa Allah tidak membiarkan rohnya di dalam dunia alam maut, 他有出来， dia akan keluar. 而且他的身体不见朽坏， Bahkan tubuhnya tidak akan rusak. 所以他死了能够复活。 Setelah dia mati bisa bangkit. 大卫一说，他坐在上帝右边， Daud juga mengatakan dia duduk di sisi kanan Allah. 为我们代求。 Dia berdoa syafaat untuk 这 kita. 些基督论最重要的话，都是大卫撕下来。 Kalimat-kalimat tentang Kristologi yang terpenting ini diberikan oleh Daud. 我只是深感我的口才不够，我的材料不足，我没有资格把基督论在大卫的认识里面讲得清楚。 Saya hanya menyayangkan bahwa saya kurang fasilitas, kurang pengetahuan. Saya tidak bisa mengungkapkan Kristologi sedemikian jelasnya. 我只能够无穷无尽的用敬畏的心领受大卫传下来基督论的信仰。 Saya hanya bisa tanpa batas menerima iman kepercayaan yang diturunkan dari Daud tentang Kristologi ini 当我们 saja. 用几个月讲亚伯拉罕， Ketika kita menghabiskan beberapa bulan membicarakan tentang Abraham, 几个月讲摩西， dengan beberapa bulan kita membicarakan tentang Musa, 又在去年几个月讲大卫， kemudian dari tahun yang lalu beberapa bulan kita membicarakan 讲 tentang 到 Daud, 今年3月还没有结束， sampai tahun ini bulan Maret pun masih belum 今 selesai. 天可能我也要结束了。 Hari ini mungkin saya akan mengakhirinya. 大卫完了以后呢， Setelah selesai Daud 我 ini, 要讲第4个重要接受上帝呼召的人，
就是以利亚。 Saya akan membicarakan orang keempat yang menerima panggilan daripada Tuhan, yaitu Elia. 可能下个月开始。 Mungkin akan dimulai bulan 那 depan. 么今天我不先读圣经， Dan hari ini saya tidak akan membaca Alkitab 因为 terlebih 平常 dahulu. 我们看了圣经，讲解到圣经对我们现在生活的启发，跟对我们生活的吩咐是什么？ Karena ketika biasanya kita membaca Alkitab, kita akan membicarakan bagaimanakah inspirasi ataukah pesan daripada Alkitab yang kita baca itu kepada hidup kita sekarang 今 ini. 天的讲道 Tetapi khotbah hari 跟 ini 下一次的讲道， dengan khotbah yang akan datang 从 nanti 生活的体会去发现神在圣经怎么告诉我。 adalah kita dari kehidupan sehari-hari kita akan menemukan bagaimanakah perintah yang Tuhan berikan kepada kita 那 itu. 我们讲大卫讲的最后，神的审判是他4个孩子死了。 Kita membicarakan tentang Daud, pada akhirnya kita membicarakan karena penghakiman daripada Tuhan membuat keempat anak dia itu mati. 大卫是上帝呼召的吗？ Apakah Daud adalah orang yang dipanggil Tuhan? 是的。 Ya. 大卫是上帝拣选的吗？ Apakah Daud adalah orang yang dipilih oleh Tuhan? 是的。 Ya. 大卫是上帝特别爱的吗？ Apakah orang yang secara khusus dikasih oleh Tuhan? 是的。 Ya. 大卫是上帝容忍随便可以犯罪的吗？ Apakah Daud dibiarkan Tuhan oleh sebarangan berbuat dosa? 不是的。 Tidak. 上帝所爱的， Adalah yang dikasih oleh Tuhan, 上帝必定管教。 itu pasti akan dihajar oleh 所以 Tuhan. 蒙上帝所爱、所拣选的大卫，不能逃避上帝的审判。 Maka Daud yang dikasihi, yang dipilih oleh Tuhan tidak bisa luput daripada penghakiman Tuhan. 你以为蒙上帝悦纳的、合神心意的上位、合神心意的大卫，上帝就可以放松让他犯罪吗？ Apakah saudara mengira Daud yang diterima oleh Tuhan, yang diperkenan oleh Tuhan, maka Tuhan memberikan kelonggaran kepada dia? 大概2个月前， Kira-kira 2 bulan yang 我 lalu, 讲一篇道，上帝对大卫是很严厉的。 ada dalam satu khotbah saya mengatakan bahwa perlakuan Tuhan kepada Daud itu sangat amat ketat. 所以你们基督徒不要以为上帝爱你，你就可以乱来一场。 Maka hai orang Kristen, janganlah kalian sekali-kali mengira Tuhan mengasihi saudara-saudara, Tuhan akan membiarkan saudara boleh sembarangan. 大卫一生做了上帝喜欢的事情太多太多 Di 了。 dalam seumur hidup Daud, dia telah melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan itu terlalu amat banyak. 上帝不喜欢大卫做的事情有2件， Tetapi ada 2 hal yang yang dilakukan oleh Daud yang Tuhan tidak berkenan. 一件就是他跟四八犯奸淫，在杀他的丈夫的这件事情。 Yang pertama adalah hal tentang dia berzina dengan Seba kemudian mensuami Betseba. 第2件， Hal yang 他 kedua, 年老的时候， pada waktu dia lanjut 照 usia, 着自己的血气数算以色列跟犹大的军队到底有多少。 seturut dengan nafsu birahinya, dia menghitung berapa tentara dari Israel dan juga Yehuda. 这是上帝不喜欢的事。 Ini adalah hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. 我有时候想， Kadangkala saya berpikir, 为什么约书亚、摩西的时代数算兵丁是神吩咐的？ mengapa pada zaman Yosua, zaman Musa untuk menghitung tentara itu adalah perintah dari Tuhan? 过了一些时代，大卫数兵丁，上帝非常生气。 Tetapi berselang waktu selanjutnya ketika Daud menghitung tentaranya, Tuhan sangat marah. 是不是上帝出尔反尔，每天不一样的沿着处理人的事情呢？ Apakah karena Tuhan itu pelin-pelan setiap hari dia melakukan hal-hal yang berbeda prinsip? 不是的， Tidak demikian. 请你注意听下面一句话： Saudara perhatikan kalimat selanjutnya. 基督教伦理不是行为伦理， Etika kekristenan bukanlah etika tentang tindak laku. 基督教的伦理是动机的伦理。 Etika kekristenan adalah etika tentang 当 motivasi. 上帝吩咐摩西、 Ketika 约书亚，你数算我的兵丁的时候， Allah memerintahkan kepada Musa dan Joshua untuk menghitung 他 tentaranya, 们的动机完全没有个人骄傲自己成就的成分。 motivasi mereka sama sekali tidak ada unsur kesombongan diri. 所以上帝喜悦这件事。 Maka Allah berkenan untuk hal itu. 但是当大卫数算兵丁的时候， Tetapi ketika Daud menghitung tentaranya, 他的完全不是摩西那个时代
的动机。 Tetapi motivasinya sama sekali bukanlah motivasi seperti pada zamannya 他 Musa. 的动机是什么呢？ Apakah motivasinya 要看自己的成功， untuk melihat prestasi dia, 算自己的荣耀， untuk menghitung kemuliaannya sendiri, 高举自己的成就。 untuk meninggikan 所以 prestasinya? 上帝看这件事非常不喜欢。 Maka Tuhan sangat tidak berkenan terhadap hal itu. 大卫跟88犯奸淫的结果， Dan akibat daripada perzinahan Daud dengan 他 Bathsheba, 们爱情的结晶生下的很英俊的孩子，上帝马上把他拿去。 kristalisasi dari percintaan mereka, anak yang dilahirkan Tuhan langsung mengambilnya. 以后先知拿单在大卫的面前讲一句很可怕的话： Kemudian Nabi Nathan di hadapan Daud dia mengatakan kalimat yang sangat mengerikan. 刀剑永远不离开你的家。 Pedang selamanya tidak akan menyingkir dari keturunanmu. 表示大卫的家族、大卫的后裔被杀的人，你不知道到底多少个。 Ini berarti dalam keluarga Daud, dari keturunan Daud, berapa banyak orang yang akan dibunuh, saudara tidak akan mengetahuinya. 大卫亲生的孩子里面， Dari anak-anak yang dilahirkan oleh Daud 除了 sendiri, 88的第一个孩子死了以外， selain daripada anak yang pertama dilahirkan oleh Bathsheba yang mati itu, 暗论的死， kemudian ada kematian 还 Amnon, 有亚沙龙的死， ada kematian dari Absalom, 还有亚多尼亚的死 dan。ada kematian dari Adonia. 大卫一生惶惶终日，没有平安度日子， Seumur hidup daripada Daud ini penuh dengan kegalauan, tidak ada hari-hari yang damai. 因为犯了奸淫， Karena dia telah berzina, 因为杀了人， karena dia telah membunuh, 神的怒气在他身上。 maka murka Tuhan sampai 我 kepada 们一 dirinya. 生不要算我做了多少好事， Dalam hidup kita jangan kita terus menghitung berapa hal yang baik dan 我常常做 kesalahan. 礼拜讨上帝的喜悦。 Saya senantiasa ikut kebaktian mencari perkenanan Tuhan. 一个笨人常常想自己多好多好多好， Seorang yang bodoh senantiasa berpikir kebaikan tentang dirinya sendiri. 智慧人常常想自己多少亏欠上帝。 Tetapi orang yang berhikmat senantiasa memikirkan bagaimanakah dia telah berhutang bersalah kepada Tuhan. 所以上帝对大卫说 Maka Tuhan berkata kepada Daud, 你奸淫了别人的女子， engkau telah berzina dengan perempuan yang lain. 你暗杀了别人的丈夫， Engkau telah membunuh suami orang lain. 刀剑永远不离开你的家。 Maka pedang selamanya tidak akan menyingkir dari keturunanmu. 大卫活的时候，几个孩子死了， Pada waktu Daud masih hidup, beberapa anaknya 以 mati. 后亚多尼亚又死了。 Setelah itu Adonia pun mati. 我没有办法翻出来，没有办法算清楚历史中大卫子孙多少人被杀。 Saya tidak bisa menghitung dengan jelas dalam sejarah itu berapa banyakkah keturunan Daud yang dibunuh. 但是拿单说， Tetapi Nathan mengatakan, 刀剑必永远不离开你的家。 pedang selamanya tidak akan menyingkir dari keturunanmu. 这个束缚，等到我们在天上，我们才能清楚。 Maka angka jumlah ini nanti ketika di surga baru kita bisa mengetahuinya dengan 那么 jelas. 大卫一直下去几十代以后， Dan setelah Daud puluhan generasi selanjutnya, 有一个大卫的子孙， ada satu keturunan dari Daud. 他降生的时候， Pada waktu dia dilahirkan, 有很多的孩子， ada banyak anak-anak 因为他被杀， karena dia telah dibunuh. 那 Mereka 可 telah 能 dibunuh. 是永远不离开你的最后一次。 Ini adalah kali yang terakhir yang berarti bahwa selamanya tidak akan menyingkir dari keturunanmu itu. 大卫哪一个子孙生的时候啊，很多人被杀呢？ Keturunan daripada Daud yang manakah ketika dilahirkan banyak orang yang lain yang dibunuh? 耶稣生在伯利恒， Yaitu ketika Yesus dilahirkan di Bethlehem. 耶稣是大卫的子孙， Yesus adalah keturunan dari Daud. 因为耶稣的诞生， Karena kelahiran dari Yesus, 撒旦就杀了很多生在伯利恒的人。 maka setan pun telah membunuh banyak yang dilahirkan di Bethlehem itu. 是不是这件事就是最后结束的时代呢？ Apakah hal ini adalah zaman yang terakhir daripada hukuman itu? 是不是刀剑不离开你就停在那个时代？ Apakah pedang tidak menyingkir dari keturunanmu berhenti pada saat itu? 我们不知道， Kita tidak tahu. 但是因为大卫子孙耶稣生在世界上， Tetapi karena anak keturunan daripada Daud, Yesus dilahirkan dalam dunia, 引起了希律王最怕的事情。 itu telah menimbulkan hal yang paling dilakukan oleh Raja Herodes, 上帝兴起别的王来代替我， yaitu Allah akan membangkitkan raja yang lain untuk menggantikan aku. 希律王就要把2岁以下在伯利恒生的孩子
全部杀光。 Maka demikianlah Raja Herodes mau membunuh anak-anak yang di bawah 2 tahun yang dilahirkan di Bethlehem, semua 结 dibunuh. 果上帝做了最奇妙的事情， Kemudian Tuhan telah melakukan hal yang paling ajaib. 大卫的子孙这位耶稣没有可能被杀死， Keturunan daripada Daud yaitu Yesus ini tidak mungkin dibunuh. 相反，他要成为全人类的救主。 Sebaliknya, dia akan menjadi juru selamat bagi seluruh umat manusia. 感谢上帝 Kita，bersyukur kepada Tuhan. 有关于大卫数算兵丁，上帝生气的事情，我就简略，我不讲了。 Berkaitan dengan Daud yang menghitung tentaranya yang tidak berkenan kepada Tuhan, saya hanya menyampaikannya secara ringkas 那么 seperti 大 ini. 卫一生最后一句话是在《使徒行传》里面， Dan seumur hidup daripada Daud, kalimat yang terakhir dicatat dalam Kisah Para 上帝 Rasul. 说 Allah mengatakan, 大卫行完了上帝的旨意，就睡了。 Daud telah menyelesaikan kehendak Tuhan, maka tidurlah dia. 大卫好不好？ Apakah Daud baik? 好。 Baik. 大卫爱不爱主？ Apakah Daud mengasihi Tuhan? 爱。 Mengasihi. 大卫遵行上帝的旨意多少？ Berapa banyak Daud melakukan kehendak Tuhan? 一生一世。 Seumur hidupnya. 大卫好事比坏事多多少？ Berapa lebih banyak dari perbuatan baik dari Daud ini daripada perbuatan tidak 多得 baik 不 dia? 得了。 Begitu amat banyak. 犯了罪，上帝刑罚他，但是上帝也赦免了他。 Dosa yang dia lakukan, Tuhan menghukum dia, tetapi Tuhan juga mengampuni dia. 上帝给这位蒙拣选、蒙呼召的大卫所做的结论就是一句话： Kesimpulan yang Tuhan berikan kepada Daud yang dipilih dan dipanggil ini hanya dengan satu kalimat. 大卫行完了上帝的旨意， Daud telah menyelesaikan kehendak Tuhan, 他就睡了。 maka tidurlah 我 dia. 们有生的一天， Kita ada saat 我们 dilahirkan. 每个人也一定有死的一天。 Kita setiap orang juga ada saat kita mati. 除了以诺 Selain daripada 跟 Henok 以利亚以外， dan Elia, 其他的人都要死。 semua manusia yang lain akan mati. 那你说人人都有一死，这句话对以诺、以利亚还可以用在他们的身上吗？ Lalu saudara mengatakan, Alkitab mengatakan setiap orang akan mengalami satu kali kematian. Apakah ini juga berlaku bagi Henok dan Elia? 很可能 Mungkin 在 sekali. 启示录里面提到那两个先知要死了再复活，就是指以诺跟以利亚还是要死。 Yang tercatat di dalam kitab Wahyu ada 2 nabi yang akan mati kemudian bangkit sekali, bangkit lagi. Itu kemungkinan besar adalah Henok dan Elia. 但上帝论到大卫，讲了一句非常美丽的话： Tetapi berkenaan dengan Daud, Tuhan telah mengatakan satu kalimat yang sangat amat indah. 大卫行完了上帝之旨， Daud telah menyelesaikan kehendak Tuhan. 不是死了， Bukan mati, 他就睡觉了。 tetapi tidurlah dia. 感谢上帝 Kita！bersyukur kepada Tuhan. 我盼望有一天我离开世界的时候， Saya mengharapkan ketika suatu hari saya meninggal, 上帝说：“你也行完我的旨意，你也睡了。 Tuhan juga mengatakan engkau juga telah menyelesaikan kehendakku, engkau juga sudah tidur. 睡跟死不同在哪里？ Di manakah perbedaan tidur dengan mati? 死了就过去了， Kalau mati itu sudah berlalu, 睡觉会再起来。 kalau tidur bisa bangun lagi. 上帝对但以理讲一句话： Tuhan berkata kepada Daniel, 有一天你要睡在尘土里面， suatu hari engkau akan tidur di dalam debu dan tanah. 最后日子我叫你再活过来。 Pada hari yang terakhir aku akan memanggil engkau untuk bangkit kembali. 基督徒的盼望， Inilah pengharapan orang Kristen. 基督徒死不是结束， Orang Kristen mati bukan akhir. 基督徒死不是生命完了。 Orang Kristen mati bukan habislah hidupnya. 基督徒死是我们身体睡觉，到耶稣再来的时候，是我们复活过来。 Orang Kristen mati adalah tubuh kita yang tidur. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita akan bangkit kembali. 上帝说，大卫行完上帝的旨意，就睡了。 Maka demikianlah Allah mengatakan, Daud telah menyelesaikan kehendak Tuhan, maka tidurlah dia. 感谢上帝 Kita，bersyukur kepada Tuhan. 我们要好睡吗？ Apakah kita mau tidur enak? 好好遵行上帝的旨意。 Lakukanlah kehendak Tuhan dengan baik. 阿门。 Amin. 回答， Jawab. 阿门。 Amin. 你要好好死吗？ Apakah engkau mau mati dengan baik? 福建人骂人说这类人拍戏， Orang Hokkien memarahi orang lain ini, orang ini mati dengan tidak enak. 拍戏什么意思？ Apakah artinya mati dengan tidak enak? 死得不好。 Matinya tidak enak. 基督徒，你要不要死得好 Apakah 好？ orang Kristen mau mati dengan enak? 好不好？ Maukah? 要不要？ Maukah engkau?
好像你不要死一样。 Sepertinya engkau tidak mau mati. 我再问你， Sekali lagi saya tanya. 你要不要好好死？ Maukah engkau mati enak? 你要不要死得很好？ Maukah engkau mati dengan enak? 有的人死的时候眼睛开得很大， Ada 吓死 orang 人。 ada orang yang mati tetapi matanya membelalak, orang sangat menakutkan orang. 还有一些人死的时候眼睛不要关，他孩子吓得不得了，把他一直揉下去揉下 Ada 去。 sebagian orang yang mati tapi matanya tidak mau dipejamkan, anaknya sangat ketakutan dan terus mau menjamkan 你 matanya. 不能看你死去的爸爸瞪着眼睛看着你， Karena engkau tidak bisa melihat papamu yang meninggal tetapi matanya tetap membelalak, 所以不讲说爸爸你去吧，不要再看我了， maka orang itu akan mengatakan, "Papa, pergilah dan jangan lagi melihat 我 aku. 吓死了。 Saya sudah sangat 很 ketakutan." 多人死不瞑目， Banyak orang yang ketika mati tidak memejamkan mata. mati tidak mau tutup mata，为什么不甘愿死？ Mengapa? Karena dia tidak rela mati. 死的不好， Dia mati dengan tidak enak, 死的不甘心， mati dengan tidak rela, 死的很不甘愿， mati dengan penuh dengan ketidakrelaan, 充满仇恨。 mati dengan penuh kebencian. 我问他们说 Saya bertanya kepada mereka, 你们不愿意我喜欢犹太人， kalian tidak mau kalau saya senang kepada orang Yahudi? 你说耶稣是犹太人， Saudara mengatakan Yesus adalah orang Yahudi. 你不要耶稣， Saudara tidak mau Yesus. 耶稣跟我们中国没有关系， Yesus tidak ada hubungan dengan Tiongkok. 不要信耶稣。 Saudara tidak mau percaya kepada Yesus. 大卫什么时候写诗篇我不知道， Kapankah Daud menggubah Mazmur saya tidak 但 tahu. 是圣经写大卫的诗，大卫的诗，大卫的诗几十次的诗篇记录。 Tetapi Alkitab mencatat ini adalah Mazmur Daud, dan Mazmur Daud beberapa puluh kali 大卫的 dicatat di sana. 诗里面有什么特点呢？ Ada keunikan apakah di dalam Mazmur Daud ini? Yang pertama 对上帝的认知跟赞美。 adalah pengenalan dan pujian kepada Tuhan. 第二， Yang 对 kedua 上帝引导的感恩跟对上帝的颂赞。 pengucapan syukur akan pimpinan Tuhan dan puji-pujian yang dia berikan kepada Tuhan. 第三，在诗里面描写了耶稣基督在历史上要成就的救赎大功。 Yang ketiga adalah dia telah mencatat semua karya penebusan yang besar yang akan Yesus genapi di dalam dunia ini. 大卫诗篇里面最伟大的结晶就是诗篇23篇。 Kristalisasi yang paling agung daripada semua Mazmur yang digubah oleh Daud ini adalah Mazmur 23. 我从来不了解一个人是军人，是政治家，怎么能够写出像诗篇23篇这么优美、这么伟大的人生的诗呢？ Selamanya saya tidak bisa mengerti mengapa seorang tentara, seorang politikus bisa menggubah Mazmur yang begitu indah dan begitu agung seperti Mazmur 23. 圣经有2篇人生的诗是最伟大的。 Di dalam Alkitab ada 2 Mazmur tentang kehidupan manusia yang sangat agung. 半年前我用7次讲了诗篇90篇， Setengah tahun yang lalu dengan 7 kali khotbah saya membicarakan tentang Mazmur 90. 从这个礼拜开始，我有几次讲诗篇23篇。 Mulai minggu ini ada beberapa kali saya membicarakan tentang Mazmur 23. 但今天时间快要完了， Dan hari ini waktunya sudah hampir 所以 habis. 我就点到这个地方。 Maka sampai di sini yang saya bisa 在 sampaikan. 下一次我上台的时候， Kali yang akan datang ketika saya 我要 berkhotbah, 从生活的方面，我们的需要看到23篇伟大的地方在哪。 saya mau melihat dari sisi kehidupan kita, dari kebutuhan hidup kita, kita mau melihat di manakah keagungan dari Mazmur 23求 ini. 主赐福我们， Kiranya Tuhan memberkati kita, 求主光照我们， kiranya Tuhan menerangi 给 kita, 我们看见大卫怎么了解人生， supaya kita bisa melihat bagaimanakah Daud mengerti akan kehidupan manusia, 更告诉我们上帝解决人生一切的困难。 dan juga mengatakan kepada kita bagaimanakah Tuhan menyelesaikan semua kesulitan hidup 我们 manusia. 就讲到这里， Sampai di sini saja hari 以 ini, 后我们再继续讲。 kita akan melanjutkannya di kemudian hari. 我们低头祷告。 Mari kita tunduk kepala kita 我 berdoa. 现在请 Timothy 长老带领我们做一个结束。 Penatua Timothy Sidik pimpin做一个 kita 祷告。 dalam doa penutup. 我们大家一同站起来， Kita bangkit diri. 我们低头祷告。 Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur Engkau telah berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. 我们在天上的父，我们感谢你，今天早上你借着你的仆人再一次对我们说话。 Kami belajar tentang hamba-Mu juga Daud. 我们已经从你的仆人大卫写了功课。
Ya Tuhan, biarlah kami menjadi orang yang makin takut kepada Engkau. 主啊，求你帮助我们能够越敬畏上帝， Beri kemampuan kepada kami untuk makin mencintai Engkau. 求你赐力量给我们能够越爱上帝， Beri kami hidup yang makin ingin melakukan kehendak-Mu. 帮助我们越喜欢行你的旨意。 Biarlah kami melalui hidup kami memberi satu kesaksian tentang Engkau adalah Allah yang hidup. 但愿借着我们的生命，我们能够见证你是又真又活的上帝， Allah yang mencintai kami. 你是爱我们的上 Allah yang 帝， adil. 你是公义的上帝， Dan Allah yang menyelamatkan orang-orang berdosa. 你是拯救罪人的上帝。 Terima kasih Tuhan. 主啊，我们感谢 Dalam 你， nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan 我 berdoa. 们祷告感恩，奉主耶稣的名， Amin. 阿门。